Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercakap tentang Mujaddid Kurun ke-21. Siapakah mereka yang dianggap Mujaddid Kurun ke-21? Sebelum kita membincangkan tentang isu Mujaddid Kurun ke-21, mari kita rimbas siapakah pula yang digelar sebagai Mujaddid Kurun ke-20. Iaitulah setelah jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah selepas peperangan dunia pertama dan kedua, dan Kemal Atatürk mengambil alih kerajaan Turki dan mengubah sistem Islam kepada sistem sekular. Ketika itu dunia Islam akhirnya dibahagi-bahagikan kepada penjajah-penjajah Barat yang terdiri daripada British, Spanyol, Belanda, Portugis dan sebagainya. Sebenarnya ini kejatuhan Islam ini adalah kejayaan peperangan Yahudi yang merancang untuk menjatuhkan Islam sejak mereka dihalau keluar daripada Khaybar di zaman Nabi SAW. Jadi orang Yahudi merancang ribuan sampai 1000 tahun ataupun 1000 tahun lebih untuk menjatuhkan Islam, dan Imam Al-Banna pada kurun ke-20 menggariskan gagasan perjuangan untuk mengembalikan Islam dengan matlamat akhirnya ialah Ustaziyatul Alam. Jadi kenapa Imam Al-Banna dipersetujui sebagai Mujaddid Kurun ke-20? Banyak faktor. Antara yang pertama ialah umat Imam Al-Banna berjaya menyatukan fikrah umat Islam. Jadi penyatuan fikrah, penyatuan kefahaman adalah merupakan asas kepada kesatuan umat. Beliau telah menggariskan dan menuliskan beberapa risalah yang berusaha untuk menyatukan umat. Sebelum itu Imam Al-Banna dianggap mujaddid kerana beliau telah menggerakkan satu asas kefahaman sesuai dengan realiti keperluan semasa. Iaitu keperluan semasa ialah ketika mana umat Islam sudah berpecah, dunia negara-negara Islam berpecah, umat Islam tidak bersatu di bawah satu sistem yang menyatukan umat. Sebaliknya umat Islam dipecah dan dikuasai ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya oleh agenda Zionis. Maka untuk menghadapi realiti tersebut, Imam Al-Banna mengatakan kewajipan kepada umat Islam untuk beramal untuk Islam dalam gerakan Islam. Jadi gerakan Islam wujud diasaskan oleh Imam Al-Banna, dan gerakan Islam yang bersifat syumul, pemikirannya dan tersusun rapi. Cuma dalam 100 tahun perjuangan Imam Al-Banna yang mengasaskan gerakan Ikhwan Muslimin, satu dunia boleh menerima pemikiran Al-Banna, iaitulah apa yang dikatakan perubahan, taghyir. Istilah taghyir, Islam mengubah ataupun islah, menjadi idea pejuang-pejuang akhir zaman, dan itulah antara kesan pemikiran tajdid yang dibawa oleh Imam Al-Banna. Jadi Imam Al-Banna yang pertama yang kita dapat lihat, yang paling menonjol ialah apa yang beliau tulis dalam Majmu' Rasail, himpunan risalah-risalah Al-Banna, dan secara khususnya ialah Risalah Ta'lim. Risalah Ta'lim ialah risalah taklimat yang ditulis untuk diamalkan oleh ahli-ahli gerakan Islam Ikhwan Muslimin untuk menggerakkan perubahan di Mesir dan di seluruh dunia. Imam Al-Banna percaya Islam tidak akan tertegak kecuali umat Islam seluruh dunia bersepakat bangun untuk mengembalikan khalifah. Apabila umat Islam seluruh dunia bersepakat dan satu fikrah dan berjuang secara tersusun untuk mengembalikan khalifah, barulah khalifah itu tak akan tertegak. Itulah fikrah tajdid yang dibawa oleh Imam Al-Banna. Kebangkitan Islam yang bersifat internasional. Daripada pemahaman ini, ulama ikhwan telah menulis satu kitab, itu Syekh Fatullah Sa'id. Dia kata Al-Ma'rakatul Wujud Bainal Quran wa Talmud. Beliau menggambarkanlah peperangan akhir zaman dan peperangan survival antara Zionism yang nak survive di muka bumi ini dengan Islam yang berjuang untuk survive dan mengalahkan Zionis. Dia adalah peperangan tamadun, peperangan ideologi, peperangan sistem, peperangan budaya, peperangan undang-undang yang menyeluruh. Dan Imam Al-Banna telah menggariskan umat Islam perlu memahami peperangan yang betul dan luas ini. Sebab itulah beliau menggariskan bahawa matlamat perjuangan Islam ialah Islam yang syumul, seperti mana yang digariskan di dalam usul 20 di dalam rukun faham.
Maksudnya Imam Al-Banna telah membuat risalah ta'lim, dengan risalah ta'lim itu adalah risalah ta'lim, adalah risalah bai'ah, rukun bai'ah, di mana ahli-ahli ikhwan berbai'ah dengan Imam Al-Banna untuk melaksanakan 10 rukun bai'ah. Dan rukun yang pertama ialah rukun faham. Di bawah rukun faham ada 20 asas yang menjadi asas kefahaman umat Islam. Bermula dengan rukun yang pertama yang mendefinisikan Islam itu ialah al-Islam nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'ah. Islam itu didefinisikan oleh Imam Al-Banna sebagai satu sistem hidup yang menyeluruh, merangkumi seluruh kehidupan manusia. Dan menegakkan sistem Islam yang menyeluruh itu merupakan objektif perjuangan Imam Al-Banna. Lepas beliau menggariskan objektif perjuangan, beliau menggariskan, mendefinisikan apakah maksud kerja-kerja Islam atau amal Islam dalam pemikiran Al-Banna. Imam Al-Banna menggariskan 7 peringkat matlamat sasaran yang nak dicapai di dalam amal mereka. Bermula daripada sasaran membentuk individu Muslim yang menepati 10 ciri individu Muslim, membentuk Baitul Muslim yang dijadikan merupakan rumah tangga dakwah, dan dengan itu membentuk satu masyarakat Islam yang saling tolong-menolong untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, hinggalah yang keempat mereka memerdekakan mana-mana negara Islam yang dijajah. Yang kelima, membentuk sebuah daulah Islamiah, dan seterusnya daulah Islamiah disatukan dalam satu kepimpinan, dan akhirnya tercapainya Ustaziyatul Alam. Ustaziyatul Alam inilah berarti mengembalikan semula daulah di atas manhaj nubuwah, menegakkan balik negara di atas manhaj Nabi SAW, menggantikan sistem kapitalis, sistem liberalism, sosialisme yang memperhambakan manusia sesama manusia pada hari ini. Itulah matlamat ataupun susunan amal yang telah digariskan oleh Imam Al-Banna, dan kebanyakan gerakan Islam menerima aspek ini. Cuma bagaimana untuk dapat kuasa itu perlu diijtihadkan. Cuma Imam Al-Banna menggariskan bagaimana itu mestilah bermula dengan melahirkan majoriti masyarakat Islam yang menyokong perjuangan Islam, dan akhirnya mereka lah yang mengangkat Islam sebagai sistem hidup. Dalam zaman sekarang, demokrasi mungkin boleh dipakai di tempat yang menerima demokrasi. Dan itulah amal Islam. Selepas itu barulah rukun ikhlas, amal, tadhiyah dan sebagainya. Jadi Imam Al-Banna ini merupakan mujaddid dalam pemikiran ummah yang menggerakkan ummah untuk berjuang mengembalikan balik kekuasaan Islam di muka bumi ini. Dan pada saya, amal soleh yang paling besar pahalanya adalah amal soleh yang dilakukan oleh umat Islam, generasi sahabat yang berjuang, berdakwah, tazkiyah, berqiyamul membina jati diri, berbaiat dengan Rasulullah, mengorbankan harta benda, jiwa raga, berhijrah, dan akhirnya tertegaknya daulah Islamiah yang menguasai sebuah negara Madinah, dan akhirnya sistem Islam di atas manhaj nubuwah itu berkembang ke seluruh 2/3 dunia. Dan tidak akan mampu kita kembalikan kegemilangan Islam kecuali melalui proses yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itulah manhaj yang digariskan oleh Imam Al-Banna dalam konsep manhaj taghyir, manhaj perubahan yang beliau bawa. Jadi itu Imam Al-Banna mujaddid kurun ke-20, kerana dia menyatukan ummah di atas satu fikrah, dan meletakkan bahawa amal soleh akhir zaman adalah amal yang berpasa untuk menegakkan Islam. Satu perkara lagi yang unik yang menjadi kejayaan Imam Al-Banna ialah menyatukan umat Islam yang berselisih pendapat dalam isu fiqh. Isu akidah di antara khalaf dan salaf itu dah selesai di zaman ulama silam. Tetapi di zaman mutaakhirin, di zaman Imam Al-Banna di Mesir secara khususnya, ulama-ulama ini terlampau taksub dengan mazhab masing-masing, dan anak murid bergaduh sesama sendiri dan tidak bertegur sapa kerana perbezaan fatwa ulama mazhab. Seperti mana kita tahu di Mesir semua ada mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya, sebab dia merupakan pusat ilmuwan dunia. Namun dengan gesaan Imam Al-Banna meminta Said Sabiq menuliskan buku namanya Fiqhus Sunnah, di mana setiap mengumpulkan fatwa setiap mazhab dan dalil masing-masing. Kemudian Universiti Al-Azhar menjadikan pengajian Fiqhus Sunnah ataupun fiqh perbandingan sebagai salah satu subjek dalam pengajian syariah di Mesir, Universiti Al-Azhar. Selepas itu tidak lagi timbul perselisihan yang mendalam sampai tahap taksub, bergaduh, membunuh kerana perbezaan pendapat dalam mazhab fiqh, kerana
ulama dan umat telah disedarkan bahawa semua ulama mujtahid apabila dia berijtihad betul dan sah ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Sekiranya berijtihad dan ijtihadnya itu salah, apun bukan utama, maka usaha mujtahid tersebut mendapat 1 pahala. Dengan kefahaman ini bahawa ulama mujtahid mendapat pahala ijtihad mereka, dan umat Islam tidak salah untuk mentaklid mana-mana mazhab, dan semua umat berlapang dada dalam perbezaan pendapat mazhab. Sehingga hari ini tidak timbul isu perselisihan kerana perbezaan mazhab fiqh. Kerana fiqh itu sendiri adalah satu faham ulama, dan Islam membenarkan perbezaan faham. Itu juga isu-isu akidah yang bersifat furu'. Ada ulama Universiti Azhar menyatakan bahawa dalam akidah ada benda usul yang tidak khilaf, dan ada perkara aspek furu' yang dibenarkan perselisihannya, khususnya dalam menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi apabila ada hari ini ulama yang nak berpegang pada aliran salaf, kita terima. Kalau masing-masing belajar dalam aliran khalaf, al-Maturidi, Asy'ari, umat Islam Ahlussunnah akan terima, kerana kedua-dua aliran itu sebenarnya berpegang kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Jadi isu ini sudah selesai. Jadi kalau timbul akhir zaman ni ulama ustaz-ustaz yang nak membangkitkan isu lama yang selesai itu, sebenarnya mereka sedang membawa umat Islam daripada fokus utama untuk menjatuhkan Zionis kepada untuk berseronok-seronok, berbincang pada khilaf, bergaduh dalam perkara remeh. Dan mereka sebenarnya itu terjebak di dalam ajadah Zionis. Di antara perancangan Zionis adalah melaga-lagakan ulama dalam perkara furu' dan khilaf untuk menyibukkan umat Islam daripada isu besar, berjuang menjatuhkan Zionis dan menegakkan Islam kepada redha dengan sistem liberalism yang ada pada hari ini. Itulah tajdid yang telah dilakukan Imam al-Banna sebahagiannya, dan kurun ke-21 kita menunggu mujaddid baru. Sebenarnya kita tak perlu menunggu, kerana mujaddid kurun ke-21 ialah anda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faham fikrah sebenar. Cuma tanggungjawab kita adalah merealisasikan, mewujudkan pemikiran itu di alam realiti, mewujudkan individu muslim yang cukup ciri-cirinya, mewujudkan keluarga muslim yang menjadi keluarga dakwah, menjadikan masyarakat yang Islam yang saling bertawun, tolong-menolong, seperti mana yang terkandung dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tolong-menolong di dalam kebenaran, kebajikan, dan saling menasihati di dalam kebenaran dan kebajikan dan kesabaran. Jadilah masyarakat yang bertolong-menolong untuk memperkasakan iman, untuk memperkasakan takwa, dan menyelamatkan masyarakat daripada maksiat dan gejala taghut. Kemudian kita berusaha untuk membantu negara yang dijajah supaya negara tersebut merdeka, dan negara tersebut akhirnya bertukar daripada melaksanakan sistem liberal sekular kepada melaksanakan sistem Islam. Seterusnya kita gabungkan dunia Islam keseluruhannya untuk patuh dan tunduk di bawah satu sistem Islam yang menyeluruh, memperkasakan ekonomi, memperkasakan sosial, memperkasakan politik, memperkasakan ketenteraan, dan ketiga itu kuasa-kuasa barat akan tunduk kepada Islam, dan Islam akan kembali berkuasa. Inilah amal Islam yang telah digariskan oleh Imam al-Banna, mujaddid kurun ke-20. Jadi mujaddid kurun ke-21 adalah mereka yang meneruskan perjuangan mujaddid kurun ke-20. Andalah mujaddidnya sekiranya anda menerima fikrah al-Banna dan sanggup berjuang menyatukan ummah, merapatkan ukhuwah, menghapuskan khilaf, dan mengumpulkan semua sumber kekuatan ke arah menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.